Imperialisme adalah kumpulan kekuatan jahat yang nampak dan tidak nampak, yang dapat dihancurkan hanya melalui persatuan, saudara-saudara. Sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak di kemudian hari yang membawa kita ke arah terkabulnya impian kita. Indonesia merdeka! Selamat sejahtera, saya Santia Jayawinan akan menceritakan tentang latar belakang Soekarno yang merupakan seorang tokoh di Indonesia. Beliau dilahirkan di Surabaya, Jawa. Selepas tamat pengajian pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya di Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan banyak tokoh dari syarikat Islam, iaitu sebuah organisasi yang pada masa itu dipimpin oleh HOS Djokroaminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Pada tahun 1920, selepas menamatkan pengajian di HBS, Soekarno melanjutkan pelajarannya di Technisite Hoge School yang kini dinamakan Institut Teknologi Bandung, dan beliau mengambil jurusan kejuruteraan awam. Pada tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Bengkulu kerana kegiatannya dalam PNI. Pada tahun 1930, beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Di penjara ini, Soekarno membuat pengakuan fenomenal. Soekarno dibebaskan pada tahun 1931. Manakala pada tahun yang sama, Soekarno bergabung dengan Parti Indonesia, iaitu Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Malangnya, pada tahun 1933, Soekarno ditangkap lagi dan diasingkan ke Flores. Semangat Soekarno tidak putus. Pada tahun 1938 hingga 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno benar-benar bebas selepas pendudukan Jepun, iaitu pada tahun 1942. Pada 1945, Soekarno telah dijemput oleh Marshall, iaitu Ketua Tentera Asia Tenggara, ke Vietnam. Marshal Terauchi menyatakan bahawa sudah tiba masanya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggungjawab rakyat Indonesia sendiri. Selepas bertemu Marshal di Vietnam, peristiwa Rengas Dengklok yang berlaku pada 16 Ogos 1945, pemimpin pemuda PETA menuntut Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia kerana pada masa itu berlaku kekosongan kuasa di Indonesia. Pada 17 Ogos 1945, Indonesia mengisytiharkan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Soekarno yang sejak pagi memenuhi halaman rumahnya di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pada 18 Ogos, Soekarno dan Muhammad dilantik oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 29 Ogos, pelantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta disahkan oleh KNIP. Salam sejahtera, saya Christina Berdindang, nombor metrik 277073. Bersama saya, kita akan mengulas serba sedikit mengenai perjuangan politik oleh Soekarno. Berdasarkan beberapa bacaan yang telah saya lakukan, saya dapati permulaan Soekarno terlibat dalam dunia politik adalah seawal umur 16 tahun. Parti pertama yang telah Soekarno tubuhkan ialah Trikoro Darmo yang bermaksud tiga tujuan dan juga melambangkan kemerdekaan politik, ekonomi dan juga sosial bangsa Indonesia. Parti politik ini dianggotai oleh golongan muda dan juga menumpukan tentang pengumpulan dana sekolah, melakukan kebajikan seperti bantuan kepada mangsa bencana alam dan juga perkembangan budaya tempatan. Pada pendapat saya, tindakan Soekarno sebagai pemimpin dan prihatin ini menyebabkan masyarakat Indonesia sangat mengagumi beliau sehingga kini. Selain itu, Soekarno juga aktif bersama parti politik yang diberi nama Studi Club. Beliau pernah membangkang hujahan Ketua Studi Club, di mana Ketua Studi Club mengharuskan golongan muda menguasai bahasa Belanda.
Tetapi Soekarno mengatakan bahawa golongan muda seharusnya memajukan bangsa tempatan, iaitu bahasa Melayu, kemudiannya barulah bahasa asing. Bagi saya, tindakan Soekarno ini wajar kerana kalau bukan kita yang memartabatkan bahasa kita, siapa lagi yang hendak diharapkan? Sekitar tahun 1927 pula, Soekarno telah terlibat dalam Parti Nasional Indonesia, iaitu PNI. PNI ini merupakan parti yang menentang pendudukan Belanda secara radikal. Parti ini bertujuan untuk membangunkan kehidupan masyarakat tempatan ke arah yang lebih baik bersama Indonesia baru. Soekarno telah terpilih untuk memimpin PNI. Bagi saya, kenapa Soekarno ini terpilih? Kerana pengaruh beliau pada ketika itu adalah kuat dan sokongan yang daripada masyarakat juga luar biasa. Hal ini menyebabkan Belanda mengambil beberapa tindakan untuk menghalang kemarahan PNI ini. Sehingga menyebabkan Soekarno ditangkap dan juga dipenjarakan. Setelah dibebaskan pula, Soekarno terlibat dalam Parti Indonesia yang dikenal sebagai Partindo, yang menyebabkan beliau ditangkap sekali lagi dan diasingkan ke tempat terpencil di kota Ende Flores. Walaupun Soekarno telah ditangkap, namun itu tidak mematahkan semangat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka daripada Belanda. Bagi saya, semangat juang yang ada dalam diri masyarakat ini seharusnya menjadi contoh masyarakat zaman sekarang. Pada masa pergerakan Soekarno, banyak membuktikan bahawa Soekarno ini sangat terkenal dengan semangat juang nasionalisme yang tinggi dalam diri beliau. Misalnya perjuangan yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangun rakyat ataupun bangsa yang merdeka. Pergerakan Soekarno melibatkan diri dalam dunia politik pada awal perjuangan sangat membuktikan beliau bahawa beliau seorang pemuda yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi walaupun beliau muda. Misalnya pada umur beliau 26 tahun, beliau mula menyebarkan ajaran dan mengembangkan ajaran Marxisme serta mendirikan Parti Nasional Indonesia ataupun lebih dikenali sebagai PNI dengan tujuan Indonesia Merdeka. Pergerakan beliau telah membuktikan telah membuatkan beliau ditangkap oleh pihak Belanda yang mana beliau dipenjarakan di Bance, Bandung. Tapi kerana semangat beliau yang nasionalisme beliau yang sangat tinggi, kita boleh tengok beliau sekali lagi setelah bebas, beliau terus juga membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka dan bergabung dengan Parti Indo, iaitu Parti Indonesia, yang mana ia berkaitan juga dengan PNI sebentar tadi. Soekarno juga menjadi salah satu pendiri Pemuda Indonesia Jong Java, yang mana kemudian ditukarkan kepada Pemuda Indonesia. Beliau jelas mempunyai sifat yang ingin membebaskan dan membela nasib rakyat Indonesia daripada naungan Belanda yang bermaharajalela menyekat kebebasan rakyat dalam tanah mereka sendiri. Dan dalam masa yang sama, beliau telah mencetuskan perdebatan yang sengit dengan bersuara agar surat khabar Jong Java diterbitkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu dan bukannya dalam bahasa Belanda. Tindakan ini mendorong ramai lagi pemuda Jawa mempunyai inspirasi dalam memperjuangkan keadilan, perubahan dan juga nasionalisme. Jadi pergerakan beliau dalam memperjuangkan Indonesia sangat kuat, dan yang paling memberikan inspirasi adalah beliau hanya seorang lulusan pelajar tempatan yang berbanding daripada tokoh yang lain yang mempunyai lulusan daripada luar negara. Namun pemikiran dan pergerakan beliau memperjuangkan dan menunjukkan keberanian yang itu adalah sangat cekal, kerana beliau telah merasakan sendiri nasib Bumiputera di bawah naungan Belanda, kerana beliau merasakan nasib mereka sepanjang beliau menuntut di Indonesia.
Pada kedatangan Jepun, Sukarno sekali lagi membuktikan Sukarno banyak mencerminkan usaha diplomasi dan juga politiknya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun berkolaborasi dengan Jepun, namun Sukarno ini dan para pemimpin lain juga terus berusaha menjaga dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kehadiran Jepun di Indonesia sepanjang Perang Dunia Kedua ini menjadi kesempatan, yakni peluang yang diambil oleh Sukarno dan pemimpin lain untuk mengusulkan kemerdekaan dan membuat mereka memerlukan sokongan rakyat. Jadi kesempatan ini digunakan bagi mengusulkan persyaratan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi sepanjang pendudukan Jepun, Sukarno juga mengambil kesempatan dalam mendidik masyarakat dengan pidato, ceramah dan juga melalui organisasi pemuda rakyat untuk mendapatkan sokongan kemerdekaan bersama Indonesia. Pembentukan BPU PKI juga dibentuk, iaitu Badan Penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang mana ini ditubuhkan sebagai forum kepada para nasionalis untuk membahas berkaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan dasar-dasar negara. Sekali lagi, Sukarno tidak hanya menubuhkan badan ini semata-mata, malah kerana sifat kepimpinan yang kuat dalam diri beliau juga menjadikan beliau orang penting yang merumuskan segala Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi secara dasarnya kita boleh lihat sifat Sukarno ini sangatlah mempunyai sifat kepimpinan dan nasionalisme yang tinggi untuk diperjuangkan demi negara sendiri daripada naungan Belanda. Revolusi Indonesia bermula apabila Jepun gagal mencapai cita-citanya dalam membentuk Asia Pasifik Raya, iaitu menguasai keseluruhan wilayah Asia Pasifik. Hal ini berlaku apabila berlaku penyerahan diri Jepun di atas kapal US Missionary, dan Jepun telah menandatangani yang menandai bahawa pengakhiran kepada Perang Dunia Kedua. Jadi, dalam masa yang sama, di Indonesia telah pun berlaku pergerakan yang di mana telah mengatur strategi dalam membuat kemerdekaan apabila didapati dan mendapat kabar bahawa Jepun telah menyerah diri. Dan pada masa sama, Perdana Menteri Jepun ketika itu, iaitu Perdana Menteri Koiso, telah memberikan janji kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan setelah mereka keluar. Dan perkara ini terjadi apabila telah beradanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI pada 29 Januari 1945. Dengan erti kata lain, Jepun bermaksudkan ini salah satu perkara yang mereka ingin membantu Indonesia, dan terlahirlah juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, iaitu PPKI. Jadi untuk menyingkatkan cerita, pada 15 Agustus 1945, Jepun telah mendeklarasikan satu deklarasi yang dinamakan Potsdam. Dan pada saat ini, golongan muda di Indonesia telah memaksa Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan golongan muda turut mendesak untuk mendeklarasikan paling lambat untuk mendeklarasikan Indonesia ialah pada 16 Agustus 1945. Jadi Soekarno-Hatta ada pendirian, maka proklamasi kemerdekaan harus dilakukan oleh PPKI. Jadi apabila berlakunya perkara ini, pada malam harinya naskah proklamasi telah disusun di Rumah Laksmana Maeda oleh Soekarno dan Hatta serta Achmad Soebajo. Naskah proklamasi Indonesia ini diketik oleh Sayuti Melik dan ditandangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia ditandai oleh pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pengegasan Timur nombor 96 tepat pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Perkara ini turut
disusuli dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Henderat dan juga Suhud. Dan kabar kemerdekaan Indonesia ini telah pun disebarkan melalui radio, media cetak serta utusan daerah. Ini merupakan kemerdekaan Indonesia yang boleh dikatakan sah apabila telah mengambil peluang untuk mengambil peluang untuk mengisytiharkan kemerdekaan setelah Jepun keluar daripada Indonesia, dan turut bersama terdirinya Republik Indonesia ini pada 31 Ogos 1945, iaitu 8 provinsi yang terlibat: Sumatera, Kalimantan yang tidak masuk Sabah dan Sarawak, serta Brunei, Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi dan juga Maluku, termasuklah Irian Barat iaitu Papua, serta sebuah lagi Nusa Tenggara. Sekarang kita akan menceritakan pula tentang apa yang berlaku setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno. Jadi setelah proklamasi diadakan, maka Belanda telah datang kembali ke Indonesia apabila mendapat ruang bagi mereka mendapat ruang setelah Jepun keluar daripada Indonesia. Tetapi malangnya ketika itu Indonesia telah pun mengisytiharkan kemerdekaan, dan terjadinya beberapa peristiwa yang berlaku seperti pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya ini berlaku di kota Surabaya, yang ini melibatkan antara tentera Inggeris dan juga tentera Indonesia serta golongan rakyat daripada Surabaya lah. Dan perkara ini berlaku, iaitu peperangan ini berlaku buat pertama kali setelah proklamasi dilakukan oleh Soekarno. Bermaksud ini merupakan perang yang pertama berlaku setelah Soekarno menyatakan kemerdekaan buat Indonesia. Dalam peristiwa ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik, iaitu perobaikan bendera Belanda di Hotel Yamato dan juga pidato yang dilakukan oleh Bung Tomo dengan semboyannya merdeka atau mati. Dalam peristiwa ini, apabila itu peristiwa pertempuran Surabaya 1945, maka terwujudlah juga pada hari ini di Indonesia yang dinamakan cuti sepenuh Hari Pahlawan. Baiklah, seterusnya peristiwa yang berlaku ialah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini berlaku apabila warga setempat mengambil keputusan untuk membakar segala fasiliti yang ada bagi menghalau kemarahan Inggeris atau ketika itu daripada terus datang ke Indonesia. Perkara ini berlaku pada 23 Mac 1946 dan menjadi salah satu rangkaian peristiwa sejarah yang terpenting di Indonesia setelah itu peristiwa yang kedua yang terbesar setelah berlakunya pertempuran di Surabaya. Jadi perkara ini perkara ini berlaku di seluruh kota Bandung yang dilakukan oleh penduduknya. Ini merupakan strategi rakyat Indonesia bagi menghindari kota dikuasai dan digunakan sebagai markas bagi ketenteraan Belanda. Akibat daripada peristiwa ini, terdapat 200,000 penduduk telah kehilangan tempat tinggal. Maka boleh dikatakan peristiwa Bandung Lautan Api ini turut menjadi salah satu peristiwa yang besar sebelum berlakunya rundingan Meja Bulat, iaitu ataupun lebih dikenali sebagai rundingan Meja Bulat pada 1949. Jadi perkara ini telah membuatkan Indonesia untuk terus ke depan dan tidak ingin lagi berlakunya penjajahan. Maka pada 1949, iaitu tarikh yang lebih tepat iaitu 23 Ogos 1949, terdapatnya satu konferensi, iaitu konferensi Meja Bulat
yang menandai lepasnya Indonesia daripada cengkeraman ataupun cengkaman Belanda. Jadi konferensi ini dilakukan di Den Haag, iaitu Belanda, selama daripada 23 Ogos hingga 2 November 1949. Jadi sebelum terjadinya konferensi meja bulat ini, terdapat 3 rangkaian perjanjian Indonesia dan Belanda yang mendahului, iaitu antaranya Perjanjian Liga Raja Jati 1947, Perjanjian Renville 1948 dan juga Perjanjian Royan 1949, serta peristiwa agresi daripada tentera Belanda 1 dan Belanda 2. Baiklah, seterusnya apabila ditandai ataupun dipersetujui ataupun disepakati pada bendera bulat, maka pengisytiharan Indonesia untuk merdeka seterusnya berlaku, dan ini telah menunjukkan bahawa Indonesia telah pun bebas daripada cengkaman Belanda. Setiap permulaan pasti ada perakhirannya. Begitulah juga yang berlaku pada karier Sukarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Semuanya bermula pada peristiwa G30S, iaitu Gerakan 30 September pada tahun 1965 yang disebut-sebut antara peristiwa hitam di Indonesia. Peristiwa G30S itu menyaksikan seramat 6 pegawai tertinggi Indonesia telah dibunuh. Pelaku yang diduga adalah Parti Komunis Indonesia, PKI. Hal ini semakin memuncak dan menggugat kedudukan Sukarno sebagai Presiden apabila mendapat tentangan daripada kami, iaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang melakukan demonstrasi secara besar-besaran di Jakarta pada tanggal 10 Januari tahun 1966. Sukarno pada ketika itu didesak supaya membubarkan PKI secepat mungkin, namun beliau masih enggan berbuat demikian kerana PKI telah menjadi tunjang utama kekuasaannya. Berikut merupakan video demonstrasi secara besar-besaran daripada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Apabila perkara ini semakin tidak terkawal, 5 bulan kemudian, beliau Sukarno mengeluarkan surat perintah 11 Mac untuk mengatasi kekacauan tersebut. Dalam surat itu, Sukarno memerintahkan Suharto untuk mengamankan keadaan. Suharto kemudiannya membubarkan PKI secepat mungkin. Keadaan rakyat ketika itu aman seketika. Tanggal 22 Jun tahun 1966, Sukarno berpidato pertanggungjawaban mengenai tindakannya berhubungan peristiwa G30S di sidang MPRS, iaitu Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara bertajuk Nawak Sara. Namun malangnya, pidatonya telah ditolak. Akhir sekali, MPRS memutuskan untuk melucutkan jawatan Sukarno pada tanggal 26 Mac tahun 1968 dan telah digantikan dengan Suharto. Sukarno kemudiannya menjadi rakyat biasa sehingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Jun 1970. Kesimpulannya, Sukarno merupakan presiden yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat di seluruh dunia. Sukarno yang berjiwa berani menentang penjajah seharusnya dicontohi oleh semua pemimpin di dunia ini. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitu juga Sukarno yang meninggalkan kesan yang amat positif terhadap rakyat Indonesia sehingga kini.